Apabila orang beriman dengan jelas mengenali agama mereka dan mereka memahami kitab Allah dan mereka dapat daripadanya penasihat, mu'izzah, hati kian rasa dinasihati, dan penyembuhan yang ditawarkan oleh kitab Allah yang sunnah Rasulnya tawarkan sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapat memperolehi keselesaan dalam din Allah. Tetapi kita hidup sekarang dalam masa yang sangat pelik. Kita menyebutnya zaman IT, tetapi bagi kebanyakan kita, kita tidak tahu banyak mengenai agama kita sendiri. Jadi apabila itu berlaku, kita menjadi mangsa syaitan dengan mudah. Ketika orang melalui masa-masa sukar dalam hidup mereka, syaitan membawa semua jenis pengaruh pada pemikiran mereka. Anda tahu, seseorang yang sakit dan mereka berada di hospital dan mereka mula mendapat berbagai jenis waswasah, mengenangkan nasib, menyoal Allah, mempersoalkan qadar itu sendiri. Orang kehilangan pekerjaan, orang mempunyai masa yang sukar dalam perkahwinan, terdapat kesukaran dalam pengajian atau mungkin berkaitan dengan kesihatan, dan sangat mudah untuk mula menyoal sama ada Allah peduli atau tidak. Mengapa dia melakukan ini kepada aku? Aku berdoa sepanjang Ramadan, aku pergi menunaikan umrah dan aku masih meminta Allah menyembuhkan anak aku. Atau untuk menghilangkan masalah ini dan saya masih mempunyai masalah itu. Dan itu semua dalam kehidupan peribadi anda. Tetapi di atas semua itu terdapat krisis dunia. Terdapat banyak daripada anda yang mempunyai keluarga, contohnya di Syria dan di tempat-tempat seperti Syria di seluruh dunia yang sedang terbakar, di mana keluarga tidak selamat, anak-anak tidak selamat, di mana semua jenis bencana kemanusiaan berlaku dan orang-orang dibunuh. Ia seperti telah memenuhi sabda Rasulullah SAW, di mana pembunuhnya tidak akan tahu mengapa dia membunuh dan yang terbunuh tidak akan tahu mengapa mereka dibunuh. Orang mula tidak hanya menyoal mengapa ini berlaku dalam kehidupan peribadinya. Kita mula menyoal, mengapa semua perkara gila ini berlaku di dunia? Di manakah Allah dalam semua ini? Tidak bolehkah dia menyelesaikan masalah ini? Dan bukannya seperti kita tidak berdoa, kunutan nazilah setiap malam di begitu banyak masjid di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah kami melawan musuh-musuh din. Tapi nampaknya musuh semakin handal dan lebih teruk untuk menumpahkan lagi banyak darah. Jadi pada ketika itu seseorang menjadi sangat kecewa dengan agama mereka dan mereka mula berfikir, tidak ada gunanya mengapa saya berdoa, apa gunanya, benda tak akan berubah pun. Dan ini sebenarnya adalah masalah yang sangat biasa. Akibat daripada masalah ini beberapa perkara berlaku. Bagi sebilangan orang, mereka berhenti berdoa terus. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sendiri sebenarnya menghalang anda dari semua jenis tingkah laku tidak senonoh yang tidak tahu malu dan mencegah kamu dari segala jenis kejahatan. Jadi ketika Allah mengatakan sebegitu dan seseorang meninggalkan solatnya, sekarang mereka betul-betul berdoa terus kepada syaitan. Semua jenis perkara buruk akan dilakukan dan seseorang tidak akan menyedari akan mengapa mereka melakukannya. Tetapi ada yang belum sampai sejauh itu. Mereka sebenarnya masih berpegang pada din. Tapi mereka pegangnya dengan lemah. Anda hampir tidak berjaya ke solat Jumaat. Itu pun macam perjuangan hebat yang perlu anda tempuh. Dan bagi sebilangan orang yang menjadi sangat teruk bahawa mereka tidak dapat menghabiskan terlalu banyak masa di dalam sebuah masjid. Mereka mula tidak selesa. Kamu hanya rasa perlu beredar dengan cepat. Itu terjadi. Dan mengenai orang-orang itu, dan saya telah bertemu dengan banyak orang seperti itu, dan saya tidak fikir mereka orang jahat. Sebaliknya saya fikir bahawa asas-asas tertentu tidak betul. Idea tertentu, konsep tertentu, perasaan tertentu yang tidak bertempat. Dan kerana perasaan yang tidak bertempat itu, seseorang pergi menempuh jalan yang sangat berbahaya sehingga boleh terjerumus dalam kesesatan. Di antaranya, di surah Al-Hajj pada awalnya, Allah Azza wa Jal berfirman tentang orang yang mempunyai agenda untuk menyesatkan orang lain. Orang jahat yang tidak mahukan apa-apa yang lebih baik melainkan sekadar berhujah menentang Allah tanpa apa-apa ilmu. May yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim munir. Seseorang yang berhujah tentang Tuhan dan berdebat dan membenci agama, membenci Allah, membenci Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tahu mengapa mereka berhujah dan juga tidak mempunyai bimbingan dan juga tanpa cahaya pemikiran yang cerah. Hanya komplain kerana suka komplain. Itu satu jenis manusia. Tapi itu bukannya jenis manusia yang saya mahu bercerita tentang hari ini. Tapi satu jenis manusia selepas yang tersebut, yang mana mereka ini berada di tebing bukit. Secara literal, di hujung tanduk. Begitulah cara Al-Quran menerangkannya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Saya akan menterjemahkannya sebagai, di antara orang ada seseorang yang menyembah Allah di hujung-hujung tanduk. Harf sebenarnya di tepi tebing juga. Apa maksudnya? Mereka tidak cukup stabil dengan iman mereka. Mereka mempunyai soalan yang belum terjawab, emosi yang belum diselesaikan. Bagaimana itu dapat dimanifestasikan? Allah menggambarkannya, fa in asabahu khairun itma'an nabih. Sekiranya ada kebaikan yang terjadi kepada mereka, mereka semakin baik.
Okeylah, Allah sebenarnya telah mendengar doa ini. Jadi saya boleh solat sekarang. Saya berasa lebih baik. Wa in asabathu fitnatun, dan jika ada fitnah yang terkena mereka, fitnah bermaksud macam percubaan, ujian atau sesuatu yang menguji keimanan mereka. Fitnah secara literal bermaksud ujian. Maka Allah tidak meletakkan lawan kata khair sebagai syar. Betul. In'ikas sepatutnya syar. Oleh itu anda menjangkakan Allah berfirman, fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu syar. Bukan macam tu, tapi wa in asabathu fitnatun. Mengapa perkataan itu penting? Kerana Allah memberitahu kita bahawa apabila sesuatu yang buruk berlaku kepada anda, itu hanya kerana Allah menguji iman anda. Allah hanya mahu melihat sama ada anda rela beriman kepada Allah yang masih maha mengasihi, yang masih maha peduli, yang masih Ar-Rahman itu, yang masih Ar-Rahim itu, yang masih Ar-Razik itu. Dia masih maha menyediakan, dia masih maha melindungkan, dia masih maha menjagakan walaupun anda tidak dapat melihatnya, walaupun di hadapan anda. Anda nampak seperti anda dilanda masalah dan syaitan ingin anda bertanya, di mana Allah? Oleh itu, Allah mahu meletakkan anda dalam keadaan itu kadang-kadang untuk melihat betapa kuatnya iman anda. Sementara din ini memang bermula dengan allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada Allah yang tidak dapat mereka lihat. Dan itu bukan hanya bermaksud kita tidak melihat Allah, kita juga tidak dapat melihat rancangan Allah. Allah tak bagi tahu kamu rancangan dia. Inilah cara dia akan membuat anda menjalani hari anda. Dan inilah anda tahu, anda mengalami kesukaran sekarang, tetapi ada kemudahan lain yang akan datang dalam beberapa minggu atau beberapa tahun atau beberapa jam. Kita tidak tahu. Adakah keadaan akan menjadi lebih baik pada minit yang berikutnya atau ia akan memakan masa 10 tahun? Kita tidak tahu. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan memberitahu kamu rancangan daripada yang ghaib. Percayalah kepadanya bahawa dia mengasihi anda. Lebih jauh dari mungkin anda sendiri boleh menyayangi diri sendiri. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. Apa yang Allah akan dapat dari menghukummu? Mengapa anda fikir Allah mahu kenakan kamu? Allah benar-benar menanyakan soalan itu. Jadi ketika anda dan saya melalui ujian, itu sebenarnya untuk periksa dan lihat bila kita, sebab kita senang beriman kepada Allah apabila keadaan baik, tetapi lebih suka untuk beriman terutamanya beberapa nama Allah itu, nama-nama Allah yang kita berpegang dengan dalam masa susah. Apabila kita yakin Allah Maha Penyembuh, bahawa Allah memiliki semua syifa dan kitabnya adalah syifa, dan kemudian pula anda duduk di hospital dengan ibu yang berpenyakit terminal atau bapa yang berpenyakit terminal, jadi ia lebih sukar untuk beriman.